minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladhina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan sidang jemaah muslimin yang dirahmati Allah, pertama dan selamanya marilah sama kita manjatkan tinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih diberikan peluang untuk hidup sehinggalah sampai saat ini, dan dapat pula dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hadir sembahyang berjamaah subuh. Jadi sebelum kita sembahyang subuh, Nabi kita rak'ataini qabla al-fajri khairul laka minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh tu lebih baik bagi kamu daripada seisi dunia. Daripada minad dunya wa ma fiha, dan daripada dunia dan seluruh isinya. Jadi tak sembahyang subuh lagi. Baik. Kemudian kita sembahyang subuh berjamaah pula. La ya'lamun nas ma fin atamati was subhi la atauhuma walau habwa. Kalaulah manusia ini mengetahui akan kelebihan Isya dan subuh berjamaah, nescaya manusia akan mendatanginya sekalipun terpaksa merangkak. Alhamdulillah, tuan-tuan mewakili penduduk taman kita ini, Allah pilih untuk main ketika ramai yang lain masih seronok tidur dalam PKPP ni, ya. Itu ramai orang kalut nak main keluar bila boleh main. Bila dibuka untuk 40 orang, main tak ada 40 orang pun, kan. Kemudian bila dibuka sembahyang berjamaah ikut keluasan masjid semalam, kita jangkakan bahawa macam mana pakat berabut lah, tak silap boleh berkelahi lah, aku nak main tak boleh sembahyang. Tiba-tiba bilang-bilang tengok 535 orang, ya. Maksudnya 265 orang lagi boleh main, tapi tak main pun, ya. Jadi itulah manusia ni. Kalau saya dihujani macam-macam, Ustaz, bila geliat saya, sampai macam tu. Bila kita buka ikhlasan masjid, kita lah paling besar dalam kulim ni, dapat sampai 795. Jadi saya tambah jadi 800, ya, kan sampai 800. Rupanya kehadiran semalam hanya 535, ya. Itulah manusia, ya. Baik. Jadi Allah sebut dalam Quran, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf. Kami akan uji kamu dengan sesuatu, dengan macam-macam perkara, Allah kata. Maka antara ujian pertama, Allah kata wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf, daripada rasa takut. Maka ulama uraikan takut ni, takut kepada sama manusia, takut kepada musuh Allah yang tak nampak. Jadi betul lah, Allah uji kita dengan ketakutan terhadap musuh tak nampak pun, hanya berupa virus yang tak boleh tengok dengan mata, tapi satu dunia mengalami ketakutan. Kita sampai tak boleh pergi Jumaat berapa belas, tuan-tuan tak boleh pergi Jumaat berapa belas kali. Saya 8 kali kot, kan. Kemudian berikutnya hanya sembahyang 12 orang. Alangkah sedihnya main Jumaat 12 orang. Satu soh ya. Bulan puasa, tuan-tuan tak boleh tarawih. Saya boleh tarawih 3 orang, 5 orang, 7 orang. Itulah juga air raya pun sampai begitu. Jadi inilah kali pertama dalam hidup kita, mungkin yang berumur 70-80 tahun, yang tunggu hari untuk dipanggil Allah pun, inilah kali pertama tadi sembahyang tarawih berjamaah dan sebagainya.
Maka Allah uji kita minal khauf, dengan ketakutan. Manusia jadi takut hanya kerana Allah kirimkan musuh tersembunyi yang tak nampak. Kemudian Allah kata walju, kamu akan diuji dengan kekurangan, dengan kelaparan. Maka ramailah awal-awal PKP dulu ni yang terpaksa kita bantu. Alhamdulillah, kita dari Kedah ni tak ada lah orang boleh kata tak ada. Sebab makanan, beras, bantuan ni penuh tu ada di masjid. Belakang ni pun kita bagi lagi 20 orang, betul. Belakang ni pun dia punya banyak nama kata lembaga zakat dari Kedah ni bagi begitu banyak. Walaupun kutipan zakat Padang Serai merosot 47,000 daripada 166,000. Tahun ni kita hanya mencatat 119,000, 47,000 kurang. Itu pun masih mengungguli carta kutipan zakat negeri Kedah. Mula kulim je, kita tengok rupanya Kedah pun kita nombor 1. Terima kasih kepada orang Padang Serai lah. Kita masih duduk tempat pertama. Tempat kedua masjid kira lama 105,000 lah. Kemudian tempat ketiga masjid Jami'ul Ma'mur Pekan Kulim pun 60,000 lah kan. Masjid-masjid kecil-kecil ni hanya 800, 5,000, 3,000 lah. Kita masih itu pun orang tak boleh balik kampung. Kemudian orang tak boleh main pasal Ramadan, tak ada. Kalau tidak, banyak lah. Jadi alhamdulillah tuan, kita untung lah. Baik. Kemudian Allah kata kami akan uji kamu dengan wa naqsi minal amwal, kekurangan harta lah, pendapatan tak ada, kehilangan pekerjaan. Berapa ramai orang kehilangan pekerjaan pasal diberhentikan, tak boleh kerja, majikan pun tak mau bayar gaji, hotel-hotel industri hotelan tutup, ramai hotel-hotel besar-besar pun bankrupt sebab tak ada pelanggan. Wa naqsi minal amwal wal anfus. Kemudian Allah kata kami uji kamu dengan kematian. Ditimpa dengan ujian ni ada yang mati. Bukan takat orang biasa mati. Doktor yang merawat pesakit pun mati. Katanya doktor tak mati lah sebab nak rawat orang sakit. Tapi doktor pun Allah uji. Wal anfus, dengan kematian. Kematian orang yang disayangi dengan sebab penyakit ni ya. Wassamarat, dan Allah kata kami akan uji kamu dengan kekurangan hasil buah-buahan, tumbuhan dan sebagainya. Tapi Allah kata wa basyiris sabirin, gembirakanlah akan orang yang sabar. Alladzina idza asabat musibah, orang yang apabila diuji dengan suatu ujian, qalu, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, datang daripada Allah, dan kepada Allah lah kita akan kembali. Tuhan, syukurlah Allah bagi peluang kepada kita untuk melihat. Fa'tabiru ya ulil absar. Ayat lain Allah sebut fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah i'tibar, wahai orang-orang yang dapat melihat. Jadi kita alhamdulillah dapat tengok ni benda ni, dan ini rakaman sejarah boleh cerita ke anak cucu kita besok bahawa dia pernah berlaku. Orang duk Arab kata, Tok Wan kita duk Arab kata tahun 2020 negara maju. Rupanya 2020 ni bankrupt semua kan. Semua tu kata wa makarallah wallahu khairul makirin. Manusia ni boleh rancang, wallahu khairul makirin, tapi perancangan Allah itu lebih baik. Kita pun tak tahu. Tiba-tiba ini baru mungkin sebahagian dari permulaan bala ataupun ujian Allah, yang bila manusia melakukan kerosakan,
laqad zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Lahirnya kerosakan di daratan, di lautan ini dengan sebab kerakusan tangan-tangan manusia. Dan kita semua tahu, tengok tu, bila PKP orang tak boleh keluar mana, sungai-sungai hak tercemar di Malaysia ni, Sungai Gombak, Sungai Kelang, air jadi jernih balik. Selama ni mana ada sungai ini tercemar disebabkan oleh pembuangan sisa manusia, buang segala macam. Tiba-tiba sungai-sungai ni, kita membaca akhbar, sungai-sungai ni semua jernih elok. Jadi tahulah bahawa kerosakan itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Jadi Allah memperlihatkan bahawa Allah mampu buat. Jadi apa kita buat, yakinlah bahawa kita ni daripada Allah, pada Allah kita akan kembali, dan Allah Maha berkuasa untuk buat apa saja. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jadi apa yang perlu kita buat selepas pasca Covid ni ialah kita banyakkanlah istighfar, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pernah kata kepada sahabat, bila kamu bertemu dengan zaman ujian berat macam ini, alaikum bil harbi, Nabi kata, hendaklah kamu larilah. Sahabat bertanya, tak faham, lari pergi mana? Kita beli rumah tahun ni dah, hutang pun tak habis kan? Nak lari pergi mana lagi? Wa ilaina al-mahrab. Maka sahabat tanya, alaikum bil harbi. Sahabat tanya, ilaina al-mahrab, ke mana? Kami nak lari pergi mana? Lari pergi mana? Maka Nabi kata, ilallahi wa rasulih. Lari itu kepada Allah dan Rasulnya, bukan lari daripada Allah dan Rasulnya. Lari itu maksudnya kembali kepada Allah lah. Bila dah Allah uji kita dengan ujian ni, kita boleh lihat besarnya kekuasaan Allah. Yakinlah bahawa Allah boleh buat. Maka larilah kepada Allah, yakni kembalilah kepada jalan Allah. Lama ni kita lalai leka. Tapi tuan-tuan, duk main dah masjid ni. Kita kena bagi peringatan kepada orang yang lama ni masjid surau pun dah main, kembalilah kan? Tak ada jalan lain melainkan kita kembali kepada Allah dan Rasulnya, yakni dengan memenuhkan masjid surau, hidupkan semula. Dan alhamdulillah saya difahamkan, inilah kuliah pertama kita selepas PKP. Tuan-tuan pun berehat lama kan? Surau tak boleh sembahyang. Dulu orang tak main surau, kita anggap teruk lah. Tiba-tiba main PKP tu, orang hak main surau tu tak bagus, surau pun tak boleh main ya? Sampai begitu. Alangkah sedihnya, terbalik gambaran tu. Salam pun tak boleh, main surau tak boleh, sembahyang pun tak boleh. Sembahyang pun boleh. Setiap kali solat Jumaat selama PKP tu, mari pun ada juga, tapi tak apalah, sebab tak cukup orang pun. Setiap minggu main pukul 12.45 petrol car akan main, ambil gambar, masuk, tengok semua. Sehari pukul 1 suku 1.20 okay? Tengoklah ada apa lah saja ni. Dia cari, maksud dia sembahyang dikawal lah. Tak boleh sembahyang banyak-banyak sebenarnya begitu. Dan sampai hari ini pun penjarakan masih terpaksa dilakukan. Tak boleh main lah, kuliah boleh mula lah, tapi penjarakan itu mesti kena ada lagi. Sudah tak pernah berlaku. Mungkin kita tanya mak ayah kita pun tak pernah berlaku dalam sejarah inilah. Mana dia semakin petanda bahawa Allah sedang menguji manusia, dan Allah sedang mengazab manusia. Dua kata-kata, satu bala'un min rabbikum, dipaham dengan dua. Orang beriman, ini adalah ujian. Orang tak beriman, dia anggap ini azab. Bala Allah adalah azab, menyiksa dia.
Maka fa'tabiru ya ulil absar, mainlah sama-sama kita ambil peringatan, wahai orang-orang yang dapat melihat. Kita dapat melihat, Ustaz, apa yang sudah berlaku. Saya nak pergi ambil barang anak saya di Kuantan, terpaksa harungi sampai 7 roadblock, tahan, tanya macam-macam lalu. Nak ambil surat kebenaran ya, nak pergi rentas negeri ya, sampai beratuk dekat 500 orang. Anda bayangkan, sekerat hari beratuk hanya nak ambil surat, nak membolehkan pergi merentas negeri ya, sampai itu. Itu dia. Abang kata manusia ni diuji, kita diuji dengan ketakutan sampai macam tu. Punya takutnya musuh tak nampak apa. Jadi mailah sama kita rebut, kita ambil pengajaran daripada apa yang berlaku ini. Satu hari Abdullah bin Umar duduk dengan kawan-kawan dia. Mungkin kita pernah baca hadis ini, tapi hadis ini ialah hadis tentang pengurusan masa. Abdullah bin Umar duduk dengan kawan-kawannya. Ja'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi datang kepada aku dan kawan-kawan ni. Fa akhadha bimankibi, dan Nabi menyapa anak-anak muda ni. Kata Abdullah bin Umar, fa akhadha bimankibi, Nabi sentuh bahuku, Nabi pegang bahu, macam kita peluk kawan, pegang bahu kawan kita. Fa akhadha bimankibi fa qala, dan Nabi pun berkata, kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabili, jadilah kamu atas dunia ni macam orang asing ya, aw 'abirus sabilin, ataupun jadilah kamu macam orang yang pelayar, pengembara yang singgah di satu tempat, singgah sat ya. Orang asing mai duduk negara kita, bukan duduk lama-lama cari makan, kumpul duit balik buat banglo sana. Kita duduk sini, rumah pun tak nak. Baik. Jadi maka Nabi kata kepada Abdullah bin Umar dan kawan-kawannya, jadilah kamu atas dunia ni macam orang asing ya, yang singgah sat, ataupun orang musafir ya, yang tumpang. Ada perkataan lain yang huraiannya, dia kata istazalla tahta syajaratin, ibarat orang yang tumpang berteduh di bawah satu pohon ketika kepanasan matahari ni. Istadalla tahta syajaratin faraha suman sarafu, dia berehat saat, kemudian dia akan beredar semula. Jadi hidup kita ini ada destinasi dia, iaitu akhirat. Maka dunia ni hanyalah permulaannya. Inna dunya awwalu manazilil akhirah, dunia ni hanyalah permulaan negeri akhiratnya. Akhirat itu khairun wa abqa, lebih baik dan kekal. Jadi kita akan menghadap pencipta, maka rebutlah peluang. Allah bagilah, perlihatkan kepada kita tentang ujian ni. Allah bagi kepada kita peluang lah untuk hidup atas dunia, cari makan, rezeki. Ramai orang kehilangan pekerjaan, tapi kita tak ada lah sampai kata tak ada makan, tak ada lah sampai kebuluran, tak ada. Alhamdulillah. Maka bila Nabi kata begitu, kul fi dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabili, Abdullah bin Umar, faqultu, aku berkata, kata Abdullah bin Umar, idza asbahta fala tantaziril masa wa idza amsayta fala tantaziris sabah, khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Maka Abdullah bin Umar ni nak abang kata gambaran anak muda zaman Nabi ni, cerdik. Nabi habaq sikit dia pun boleh buat uraian banyak. Itu Abdullah bin Umar. Mana? Waktu ada hadis, banyak hadis riwayat Abdullah bin Umar, anak pada Sayyidina Umar, ataupun dipanggil Ibnu Umar. Maka dia kata Abdullah bin Umar, Nabi habaq banyak tu ya, tapi Abdullah bin Umar ni cerdik dia. Tengok dia kata, idza asbahta fala tantaziril masa, bila kamu sudah berada di waktu pagi, jangan tunggu petang. Wa idza amsayta fala tantazirus sabah, bila kamu sudah berada di waktu petang, jangan tunggu pagi lah. Khudh min sihatika limaradika, rebutlah masa kita sihat ni sebelum Allah uji dengan sakit. Bila dah mai sakit esok, baru nak kata nak pergi masjid lah apalah,
masa sihat tak mai pun. Maka wadiru bil a'mal, ada hadis lain kita sempat kita baca, segeralah beramal sebelum mai benda-benda ni kan. Hadis yang kita pernah baca, selalu baca, peringatan kepada manusia kan. Baik, jadi dia kata wa min hayatika lima di mautika, rebutlah kesempatan sihat sebelum sakit, dan rebutlah kesempatan hidup ini sebelum datang kematian menjemput. Jadi masa sihat ni lah nak mai masjid, masa sihat ni lah nak banyakkan zikir wirid, masa hidup ni lah nak mai hubungkan silaturahim, masa hidup ni lah nak buat sedekah, masa hidup ni lah nak buat kebajikan, masa hidup ni nak pergi Mekah, masa hidup ni lah nak infak dan sebagainya. Maka hadis ini berkaitan dengan pengurusan masa. Rebutlah, jangan kita tangguh lagi. Bila dah masjid surau sudah dibuka, azamlah, janjilah, aku tak akan tinggal masjid surau lah. Kita bimbang di mana kata Syekh apa yang duk viral tu, kita macam mana Allah nak turunkan pertolongan. Kalau yang berhajat untuk ke kedai kopi ni lebih banyak daripada orang yang mencita-cita untuk kembali ke masjid. Maka kita tengok buka boleh rentas negeri ya. Tu dia dalam tempoh sejam ya, hotel di Langkawi booking habis. Maksud dia manusia ni duk kira seronok kan. Mana ikutlah kita nak mai penuh masjid, tak penuh pun. Mana tuan-tuan yang duk kalut nak pergi masjid, hak lain tak apa kalut pun lagi syok. Pokok hak geng tak mai Jumaat tu lagi syok lah, tak ada gaduh apa lah. Mak tidak tak mai Jumaat ni pakai tuduh munafik apalah. Ni tak boleh mai Jumaat. Dia tu sembang kemas kat kedai. Pergi sana bila boleh jumpa. Ustaz, bila boleh pergi sembahyang Jumaat apa? Mai haram, tak ada apa-apa lain. Jadi dia begitulah yang kata manusia. Jadi mailah kita yang Allah bagi apa Allah buka dah hijab ni kira Allah buka hijab kita ni. Sebab tu tuan rasa cinta nak main masjid, nak main surau, merabut nak main. Maka itu Allah sedang idza futiha laka wajhatun minat ta'aruf fa yubali. Kata-kata kitab Al-Hikam Imam Ibn Atta, apabila Allah dah bukakan pintu makrifat kenal Tuhan, maka jangan pedulilah akan sedikitnya amalan kamu. Kita tak pedulilah kita ni siapa, ustaz tak main pun kita kata kami tak jadi ustaz duk main masjid, maka tak seduk peduli benda tu. Ada orang ada ilmu tak ada hidayah, ada orang tambah ilmu tapi jauh dengan Allah. Jadi jangan duk kira gitu. Maka kalau Allah dah bukakan kita pintu kenal dia, maka jangan pedulilah, teruskanlah istiqamah. Ada orang bertambah ilmu, man izdada ilman wa lam yazdad hudan, Nabi kata. Ada orang yang bertambah ilmu tapi tak bertambah hidayah. Lam yazdad minallah illa bu'dan, tidak bertambah dekat dengan Allah melainkan jauh. Maka tersaduk peduli akan orang lain. Di samping kita mengajak anak-anak, isteri, jiran-jiran kita tentulah tunjukkan wakil daripada tiap-tiap lorong ni, tunjuklah pada jiran-jiran kita, ajaklah mereka untuk mai bersama. Ini cerita akhir zaman. Mana dulu saya pernah sebut, ahli sejarawan pernah tulis, pernah bilang tamadun manusia ni dia sekadar 1500 tahun. Maka Allah akan gantikan, sebab sejarah telah buktikan begitu. Maka kita ni tamadun umat Islam ni 1500 tahun, kita adalah 1441 lah. Tinggal 59 tahun. Tak tahulah itu bukan betul, tapi begitulah yang telah berlaku. Mana dia kiamat ni iqtarabatis saa'ah. Allah sebut innahum yarawnahu ba'idan. Mereka orang kafir, orang tak beriman ni melihat ba'id, kiamat ni jauh. Tapi Allah kata wa narahu qariba, kami tengok dekat ya. Maka kita ni sedang diuji, Allah sedang duk turunkan tanda-tanda
semakin dekatnya kiamat ini, maka yakinlah akan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh buat apa saja. Ini baru musuh tak nampak, terkejut. Mana nak tahu tahun depan pula dia main apa pula lagi. Buat virus ni tak penawar pun tak jumpa lagi. Hari ni pun sudah cempar pula 3 bulan anak-anak kita tak pergi sekolah. Mana main-main pergi sekolah hari Rabu tu, apa satu pun tak tahu. Mak tu hak tingkatan 5 tanya apa satu nganga tu ya kan. Nganga tu tak tahu apa tu dia. Saya kemarin tengok masuk dalam berita Timbalan Menteri Pendidikan 2 mai melawat sekolah. Mak tanya budak-budak nganga tak tahu apa dia poli sekolah tu ya. Apa Muslimin Yahya mari mai ke sekolah saya kan. Mai. Jadi apa tu, jadi nak abang kata tu dia apa tu tuti sungguh kan. Jadi budak-budak hal lain lagi tak tahu. InsyaAllah 1 Julai akan dibuka pula taskah sebab lah dia ada BDR, bekerja dari rumah. Mak ayah tak boleh pergi kerja. Sebab apa? Pasal anak siapa nak jaga. Jadi ada BDR ni tuan-tuan tahu, bekerja dari rumah. Tak main sekolah, cikgu tak main sekolah pasal apa? Pasal siapa jaga anak dah. Maka 1 Julai ni tadika taskah akan dibuka untuk jaga anak-anak tuan-tuan boleh pergi kerja. Baik. Jadi ini semua ujian yang tak pernah berlaku. Kita rakamkan dalam sejarah ni sampai ke anak cucu kita tu dia. Zaman negara maju, manusia ingat manusia boleh buat semua, tapi kuasaan Allah mengatasi segalanya. Allah hantar musuh tak nampak ya. Maka yakinlah bahawa jangan bimbanglah. Rezeki ni milik Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang pun yang melata di atas muka bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rezeki kepadanya. Jadi kita yakinlah bahawa Allah lah yang boleh menghukum al-muntaqim, al-mutakabbir. Allah itu maha menghukum, maha berkuasa dan semua 99 nama-nama Allah itu. Jadi moga yang baik daripada Allah SWT. Sila itu kelemahan saya. InsyaAllah kita akan sambung bulan Julai nanti kuliah seperti biasa. Di masjid dah mula kuliah lah, tapi dengan penjarakan itu pun tak penuh pun. Baik, jadi mailah sama-sama kita hidupkan semula masjid dan rumah Allah tempat kita ini, kerana inilah syiar. Kalau orang nak tengok tempat ini orang macam mana, orang lihatlah masjid surau ni. Kalau masjid surau sunyi ya, tak cicak penuh, maka itu lambang orang tempat itu lagi PKP, lagi syok, tak main masjid tu ya. Baik, qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana ja'alna masukun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.